Selamat datang ke channel Cikgu Chong dan hari ini kita akan bincangkan bab 13 Matematik tingkatan 1 iaitu Teorem Pythagoras. Jadi dalam bab ini sebenarnya ada dua subtopik utama iaitu 13.1 Teorem Pythagoras dan 13.2 Akas Teorem Pythagoras iaitu konsep yang sebaliknya. Jadi dalam video ini kita akan bincangkan dua subtopik ini. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita lihat subtopik yang pertama. Jadi pertama sekali kita perlu tahu teorem Pythagoras ni hanya akan wujud apabila adanya segitiga bersudut tegak. Maka dalam bab ini kita akan nampak kebanyakan segitiga itu adalah bersudut tegak. Kecuali dalam sesetengah bahagian untuk akas teorem Pythagoras nanti. Selepas tu kita perlu tahu dalam segitiga bersudut tegak ni ada satu sisi yang paling penting. Iaitu sisi untuk yang terpanjang iaitu dipanggil sebagai hypotenuse. Dan macam mana kita nak tahu di mana hypotenuse tu? Sebenarnya sangat mudah sahaja, iaitu dia mesti bertentangan dengan sudut tegak kita. Jadi kita hanya perlu kesan di mana kita punya sudut tegak diwakili oleh simbol ini dan anda perlu tahu ini adalah simbol untuk 90 darjah atau sudut tegak. Jadi macam mana kita kesan hypotenuse tu? Kita hanya perlu tahu di mana kita punya sudut tegak dan sisi yang bertentangan dengan sudut tegak itu adalah dipanggil sebagai hypotenuse. Jadi dalam bab ini, anda mesti kena tahu dahulu macam mana untuk tentukan hypotenuse dahulu. Jadi latihan yang pertama adalah untuk mengenal pasti di mana kita punya hypotenuse. Jadi pertama sekali kita lihat kena pasti hypotenuse bagi yang berikut. Jadi apa yang kita perlu buat hanya adalah kita kesan di mana kita punya sudut tegak. Selepas tu sisi yang bertentangan dengannya. Jadi kita punya hypotenuse untuk A itu adalah DF. Untuk yang B pula, kita punya segitiga tu sebenarnya adalah gabungan dua segitiga sudut tegak. Maka di sini kita akan ada dua hypotenuse, iaitu hypotenuse untuk setiap satu segitiga sudut tegak tu. Jadi kita kena ada dua jawapan di sini, iaitu yang pertama sekali itu adalah AB sebab ia bertentangan dengan kita punya sudut tegak. Lepas tu yang segitiga kedua tu kita adalah CD. Jadi anda perlu tahu ada dua hypotenuse yang berlainan kalau kita ada dua segitiga bersudut tegak tu. Jadi begitulah contoh yang pertama iaitu untuk kena pasti hypotenuse dahulu. Jadi anda mesti kena tahu di mana kita punya hypotenuse iaitu sisi yang bertentangan dengan sudut tegak. Dan itulah sisi yang paling panjang dalam segitiga bersudut tegak tu. Jadi seterusnya pula kita perlu tahu apa itu teorem Pythagoras. Dan dalam contoh kita tu biasanya kita akan nampak segitiga itu dilabelkan dengan dua cara. Cara pertama adalah kita gunakan huruf besar di mana labeling itu sebenarnya adalah bucu untuk segitiga tersebut. Jadi kita ada bucu A, bucu B, bucu C. Jadi kita perlu kena pasti sisi yang paling panjang dahulu iaitu AC kita. Jadi teorem Pythagoras tu sebenarnya adalah sama dengan satu rumus di mana kita lihat sisi yang paling panjang tu kuasa 2-nya adalah sama dengan hasil tambah AB dengan BC. Di mana dua sisi yang lagi itu adalah dua sisi yang lebih pendek tu. Seterusnya kita akan nampak satu lagi jenis labeling di mana kita gunakan huruf kecil. Huruf kecil ni sebenarnya adalah mewakili panjang sisi segitiga tersebut. Contohnya di sini kita ada panjang A, B dan C. Jadi kita perlu kesan dahulu di mana hypotenuse-nya iaitu sisi yang bertentangan dengan kita punya sudut tegak. Jadi di sini dia punya teorem Pythagoras tu atau rumus teorem Pythagoras tu adalah C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Jadi begitu saja untuk kita punya rumus untuk pengiraan teorem Pythagoras ni. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita sentiasa perlu kena pasti dahulu di manakah kita punya hypotenuse iaitu sisi yang paling panjang. Selepas tu kita hanya perlu tuliskannya sama dengan hasil tambah untuk dua sisi yang lebih pendek itu. Dan semua ini perlu dikuasa duakan. Dan ini adalah rumus untuk pengiraan teorem Pythagoras kita. Jadi seterusnya kita lihat contoh pula. Jadi bagi setiap yang berikut, nyatakan hubungan antara panjang sisi segitiga bersudut tegak yang diberi. Jadi sebenarnya soalan ni kita hanya perlu tulis semula rumus kita dengan labeling yang dalam soalan tu. Iaitu kita akan gunakan labeling bucu atau labeling panjang sisi dalam gambar raja. Jadi contohnya A, kita lihat ni adalah ABC. Jadi kita akan kesan dahulu di mana kita punya hypotenuse. Hypotenuse kita adalah AC. Maka kita hanya tuliskan
AC kuasa 2 sama dengan hasil tambah dua sisi yang lebih pendek tu, iaitu AB kuasa 2 dengan BC kuasa 2. Jadi begitu saja. Inilah dipanggil sebagai hubungan untuk sisi segitiga bersudut tegak ni. Lepas tu B pula, kita akan nampak labeling tu gunakan huruf kecil yang mewakili panjang sisi segitiga tu. Jadi di sini kita punya hypotenuse adalah R. Jadi R kuasa 2 sama dengan P kuasa 2 tambah Q kuasa 2. Jadi begitu sahaja jawapan untuk contoh ini. Jadi mari kita teruskan. Jadi seterusnya kita akan lihat pengiraan panjang sisi segitiga bersudut tegak ni. Dan bahagian ni adalah bahagian yang paling penting untuk bab ini, iaitu kita akan nampak lebih banyak soalan untuk bahagian ni. Jadi apa yang diminta oleh soalan sebenarnya adalah kita diminta untuk menentukan panjang salah satu sisi untuk segitiga bersudut tegak ni. Jadi kita perlu kesan dahulu adakah sisi itu adalah hypotenuse atau bukan. Jadi kalau dia adalah hypotenuse, maka kita akan gunakan rumus tu, iaitu gunakan sama dengan hasil tambah dua sisi yang lebih pendek tu. Jadi kita akan nampak kita gunakan tambah. Kalau sisi yang nak kita cari itu bukan hypotenuse, maka kita akan gunakan sisi yang paling panjang tu hypotenuse tolak dengan pendek yang satu lagi. Maka kita akan nampak ni adalah tolak. Jadi sebenarnya sangat mudah sahaja, kita hanya perlu tahu adakah sisi yang nak kita cari itu adalah hypotenuse atau tidak. Kalau hypotenuse kita tambah. Kalau bukan hypotenuse, maksudnya yang nak kita cari itu adalah salah satu sisi yang lebih pendek tu, maka kita tolak. Jadi untuk bahagian pengiraan ini, kita mesti pastikan dua daripada tiga sisi itu ada nilai. Baru kita dapat masukkan ke dalam rumus untuk pengiraan kita. Kalau kita ada dua sisi yang tak ada nilai, sememangnya kita tak dapat selesaikan soalan. Jadi pastikan anda ada dua nilai daripada tiga itu, baru anda dapat carikan sisi yang ketiga itu. Jadi mari kita lihat contoh. Jadi contoh di sini kita akan nampak daripada buku teks tu, dia akan mula-mula dengan melibatkan satu segitiga dahulu. Lepas tu kita akan nampak ada gabungan dua segitiga. Jadi kita akan mulakan dengan satu segitiga, iaitu hitung nilai X. Jadi kita hanya sekadar perlu tentukan adakah kita punya sisi X tu adalah hypotenuse atau bukan. Selepas tu kita hanya masukkan ke dalam rumus kita. Disebabkan kita punya X tu adalah hypotenuse, maka kita akan tuliskan X tu kuasa 2 sama dengan hasil tambah untuk dua sisi yang lebih pendek tu, iaitu 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Jadi kita akan kena kuasa 2 kan, jadi 36 dan ni 64. Jumlahkan dapat 100. Dan akhir sekali kita perlu punca kuasa 2 kan untuk carikan nilai X. Jadi kita nilai X adalah sama dengan 10 cm. Jadi begitu sahaja. Jadi kalau kita punya X tu adalah hypotenuse, kita akan nampak ni adalah tambah. Dan seterusnya kita lihat contoh B pula. Pertama sekali kita tentukan adakah X tu adalah hypotenuse atau bukan. Jadi kita lukiskan satu garisan ini. Selepas tu kita tahu X tu bukan hypotenuse, sebab hypotenuse kita adalah 13. Maka kita akan gunakan tolak, iaitu X kuasa 2 tu sama dengan 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Jadi 13 tu kuasa 2 adalah 169 tolak dengan 25. Jadi kita akan dapat ni 144. Selepas tu kita punca kuasa 2 kan, kita akan dapat ni adalah sama dengan 12 cm. Jadi begitulah jenis soalan yang melibatkan satu segitiga itu. Jadi caranya memang senang sahaja, iaitu kita kesan dahulu adakah sisi yang kita nak cari itu adalah hypotenuse atau bukan. Kalau hypotenuse kita tambah, kalau bukan hypotenuse tu kita perlu tolak. Seterusnya kita lihat gabungan dua segitiga tu. Jadi di sini untuk gabungan segitiga tu, kita akan nampak untuk segitiga yang ada X tu biasanya ada dua sisi yang tiada nilai. Kalau ada dua sisi yang tiada nilai itu, memang anda tak mungkin dapat carikannya. Jadi biasanya adalah satu segitiga itu akan membekalkan maklumat atau membekalkan nilai untuk sisi yang satu lagi. Supaya kita ada nilai untuk dua sisi sebelum kita carikan nilai untuk sisi yang ketiga. Jadi di sini kita punya X tu memang adalah hypotenuse, tetapi kita perlukan nilai untuk DB kita. Jadi DB ini cari dari mana? Kita akan gunakan segitiga yang ada dua nilai itu, iaitu kita akan gunakan ABD dahulu. Jadi dalam ABD pula, 13 tu adalah kita punya hypotenuse.
maka DB itu adalah sisi yang lebih pendek. Jadi kita punya BD kuasa 2 tu akan gunakan tolak sebab dia adalah sisi yang lebih pendek. Makanya sama dengan 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Dan kita dapat ni 169 tolak 25 iaitu 144. Jadi BD ini sama dengan punca kuasa 2 144. Kita dapat ni adalah 12. Selepas kita sudah ada 12 ni, baru kita carikan untuk X tu. X adalah hypotenuse, makanya akan gunakan tambahkan 12 kuasa 2 dengan 16 kuasa 2. Jadi di sini kita akan dapat 144 dengan 256. Jadi jumlahkan kita dapat ni 400 dan kita punca kuasa 2 kan, kita akan dapat ni adalah sama dengan 20. Jadi begitulah. Biasanya kalau untuk dua segitiga tu, satu segitiga tu adalah berfungsi untuk membekalkan maklumat kepada segitiga yang ada X tu. Jadi kita akan gunakan kedua-dua segitiga tu. Jadi untuk D pula kita lihat untuk soalan ni kita nak carikan X dan X kita bukan hypotenuse sebab X tu bukan berada di sisi yang bertentangan dengan sudut tegak. Jadi kita perlukan maklumat untuk SQ dahulu sebelum kita dapat carikan kita punya X. Jadi pertama sekali kita perlu tentukan SQ dahulu. Jadi tentukan SQ tu, kita lihat adakah SQ tu hypotenuse. Jadi sekali lagi SQ pun bukan hypotenuse sebab hypotenuse tu adalah 13. Jadi kita akan gunakan tolak untuk carikan SQ iaitu 13 kuasa 2 tolak dengan 12 kuasa 2. Dan di sini kita dapat 169 tolak 144. Kita dapat hasil tolaknya 25. Lepas tu punca kuasa 2 kan, kita akan dapat ni adalah sama dengan 5. Jadi selepas kita ada 5 tu, baru kita carikan X. Dan X tu bukan hypotenuse. Jadi sekali lagi kita akan gunakan tolak iaitu 15 kuasa 2 tolak dengan 5 kuasa 2. Jadi kadang-kadang anda akan dapati hasil tolakan tu bukan kuasa 2 sempurna. Jadi itu tak ampamnya. Kita boleh gunakan kalkulator untuk membantu kita. Jadi kita dapat ni 200 dan kita punca kuasa 2 kannya, kita memang akan dapat perpuluhan. Sebab dalam buku teks tu memang ada banyak soalan yang dalam bentuk perpuluhan tu. Jadi di sini punca kuasa 2 200 tu anda terpaksa kena gunakan kalkulator lah. Jadi di sini ialah sama dengan 14.14 cm. Jadi begitulah jawapan untuk soalan ni. Jadi semasa pengiraan panjang untuk segitiga bersudut tegak ni, biasanya memang kita akan gunakan teorem Pythagoras ni. Dan pertama sekali kita perlu tentukan adakah sisi tersebut adalah hypotenuse atau tidak. Kalau hypotenuse, maka kita akan gunakan tambahkan dua nilai sisi yang lebih pendek tu. Kalau dia bukan hypotenuse, maka kita akan tolakkan hypotenuse dengan sisi yang lebih pendek yang satu lagi. Jadi begitulah pengiraannya. Jadi selepas tu kita akan lihat penyelesaian masalah. Biasanya kita punya teorem Pythagoras ni akan digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi segitiga bersudut tegak atau kita diminta untuk mencarikan perimeter. Jadi mari kita lihat contoh. Jadi contoh pertama, hitung perimeter rantau yang berlorek. Jadi kita perhatikan rantau yang berlorek tu, adakah semua panjang sisi itu sudah ada? Dan kita perhatikan ada satu sisi yang tiada nilai iaitu panjang BE. Jadi BE itu kita cuba lihat macam mana kita dapat carikannya. Iaitu kita akan gunakan konsep teorem Pythagoras sebab kita nampak ABE itu adalah segitiga bersudut tegak. Jadi kita boleh tahu BE ni sebenarnya adalah hypotenuse. Maka BE itu akan sama dengan hasil tambah AB dengan AE. Jadi sebelum kita boleh carikan BE itu, kita mesti isikan panjang AB dan BAE dulu. Jadi AB itu kita akan gunakan sisi bawah tu 20 tolak dengan 5, iaitu di sini adalah 15. Manakala untuk AE pula kita akan ambil daripada CD iaitu 8. Maka kita punya BE kuasa 2 sama dengan 8 kuasa 2 tambah dengan 15 kuasa 2. Jadi di sini 64 tambah 225 sama dengan 289. Lepas tu kita punca kuasa 2 kannya. Kita dapat ni adalah sama dengan 17. Selepas tu kita hanya carikan perimeter iaitu jumlahkan sisi yang sekeliling rantau berlorek itu. Jadi kita hanya tuliskan kalau kita mula daripada contohnya mula daripada B 5 tambah 8
tambah 20 tambah dengan BE iaitu 17. Selepas tu jawapannya adalah 50 cm. Biasanya apabila kita ada segitiga bersudut tegak dan kita diminta untuk menentukan panjang sisi, kita akan gunakan teorem Pythagoras. Jadi begitulah jenis soalan pertama. Jadi contoh kedua pula, kita akan nampak satu situasi yang diberi di mana kita akan ada satu tangga kayu bersandar pada dinding. Jadi apabila satu tangga kayu itu bersandar pada dinding, kita akan wujudkan satu segitiga bersudut tegak. Di mana kita punya dinding dengan kita punya lantai itu adalah dua sisi yang lain. Jadi hitung panjang tangga tersebut. Jadi macam mana kita nak hitungkan panjang tangga ini adalah kita gunakan teorem Pythagoras. Jadi pertama sekali kita nak tahu adakah kita punya tangga tu adalah hipotenus atau tidak. Jadi memangnya adalah hipotenus sebabnya bertentangan dengan 90 darjah. Maka kita punya panjang tangga tu ini kalau kita tak mau tuliskan kuasa 2 tu, kita boleh pindahkan kuasa 2 tu ke sebelah ni, iaitu sama dengan hasil tambah 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Iaitu sama dengan 9 tambah 16 punca kuasa 2 25. Kita tahu panjang tangga ini adalah 5 meter. Jadi begitulah contoh penyelesaian masalah yang melibatkan teorem Pythagoras. Jadi mari kita lihat subtopik yang kedua iaitu akas teorem Pythagoras. Jadi akas tu sebenarnya adalah sebaliknya iaitu bertentangan. Jadi sebelum ini, untuk teorem Pythagoras tu, kita mesti perlu wujudnya segitiga bersudut tegak, baru kita boleh gunakan rumusnya, iaitu C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Jadi untuk akas teorem Pythagoras tu, biasanya kita nak uji adakah segitiga yang diberi itu adalah segitiga bersudut tegak atau tidak. Jadi macam mana kita nak tentukan adakah segitiga tu bersudut tegak? Adalah kita gunakan nilai panjang sisi tersebut. Iaitu kita carikan nilai yang paling besar tu sebagai C. Lepas tu dua sisi yang lain tu sebagai A dan B. Dan kita nak bandingkan adakah kita punya kuasa 2 untuk sisi terpanjang tu sama dengan hasil tambah kuasa 2 untuk dua sisi yang lain. Jadi mari kita lihat contoh soalan yang terakhir. Jadi tentukan sama ada segitiga berikut ialah segitiga bersudut tegak atau bukan. Jadi seperti apa yang saya cakap tadi, kita akan gunakan sisi paling panjang tu. Jadi 17 kuasa 2 tu, kita tahu ni adalah 289. Lepas tu kita akan jumlahkan pula dua sisi yang lebih pendek. Dan kita lihat 8 kuasa 2 tu 64. 15 kuasa 2 tu 225. Dan kita dapat ni 289. Maka ini adalah 17 kuasa 2 sama dengan 8 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2. Jadi ini memang adalah sama seperti teorem Pythagoras di mana kita punya C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Maka ini adalah segitiga bersudut tegak. Macam itulah. Jadi dia seolah-olah terbalik konsepnya. Tadi kita diberi segitiga bersudut tegak, kita diminta untuk tentukan panjang sisi. Tetapi sekarang kita diberi satu segitiga yang nampak macam bersudut tegak tapi kita nak buktikan. Jadi macam mana kita buktikan? Kita sekadar carikan nilai paling panjang tu, lepas tu kita kuasa 2-kannya. Dan bandingkan dengan hasil tambah untuk dua nilai yang lebih kecil tu. Dan kalau yang sama, dia adalah segitiga bersudut tegak. Kalau tak sama, dia bukan bersudut tegak. Jadi kita lihat B pula. Untuk yang paling panjang tu adalah 12 kuasa 2. Kita dapat 144. Lepas tu kita carikan hasil tambah untuk dua yang lebih pendek tu. Dapat ni 49 dengan 100. Maka ni adalah 149. Jadi di sini dia adalah tidak sama dengan hasil tambah yang dua lagi. Maka ini bukan segitiga bersudut tegak. Jadi begitu saja untuk subtopik kedua ni. Jadi subtopik kedua ni sebenarnya sangat senang aja. Kita sekadar perlu gunakan rumus teorem Pythagoras tu untuk buktikan sama ada segitiga yang diberi itu adalah bersudut tegak atau tidak. Kalau kita punya nilai itu adalah sama tu, maksudnya kita adalah segitiga bersudut tegak. Kalau nya sebelah kiri dan kanan tu tak sama, makanya bukan bersudut tegak. Jadi begitu saja untuk bahagian ini. Jadi sebenarnya bab 13 ni sangat senang sahaja dan anda kena ingat teorem Pythagoras ni
hanya akan wujud kalau ada wujudnya segitiga bersudut tegak. Jadi saya harap video ini dapat membantu adik-adik semua untuk memahami macam mana kita gunakan teorem Pythagoras untuk menjadikan panjang sisi dan untuk menentukan sama ada satu segitiga itu adalah bersudut tegak atau tidak. Jadi kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel saya untuk belajar matematik bersama dengan Cikgu Chong. Jadi itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih dan kita jumpa lagi.